Salam sejahtera. Bertemu lagi kita pada kali ini. Pada hari ini, cikgu akan menerangkan tentang bab 6 elektrik dan kemagnetan. Okey, dalam bab 6 ini kita akan menumpukan pada subtopik yang pertama, iaitu penjanaan tenaga elektrik. Dan hasil pembelajaran kita pada kali ini adalah para pelajar boleh memerhalkan sumber tenaga kepada tenaga boleh baharu dan tenaga tidak boleh baharu. Okey, terdapat pelbagai jenis sumber tenaga yang terdapat di Malaysia. Antaranya matahari, air, biogeosim, angin, bahan api fosil, ombak dan geoterma, serta bahan nuklear. Pelbagai sumber tenaga untuk menjanakan tenaga elektrik. Okey, jadi kita boleh lihat di sini sumber tenaga kita dapat bahagikan kepada sumber tenaga boleh baharu dan sumber tenaga tidak boleh baharu. Baiklah, mari kita lihat dengan lebih lanjut apakah yang dimaksudkan dengan sumber tenaga boleh baharu. Sumber tenaga boleh baharu dimaksudkan oleh tenaga yang boleh digantikan secara berterusan dan tidak akan habis. Apakah antara contoh tenaga tersebut? Okey, contoh tenaga yang boleh baharu adalah tenaga hidro, tenaga ombak, tenaga solar, tenaga pasang surut, tenaga biogeosim, tenaga angin dan tenaga geoterma. Sumber-sumber tenaga ini digantikan secara berterusan dan tidak akan habis. Sumber tenaga tidak boleh baharu merupakan sumber tenaga yang tidak boleh digantikan dan akan habis digunakan. Apakah jenis tenaga tersebut? Okey, pelajar di sini jenis tenaga yang tidak boleh baharu ada 4 ya. Okey, yang pertama kita ada tenaga nuklear, kemudian kita ada arang batu, gas asli dan juga petroleum. Okey, mari kita mengenali beberapa stesen jana kuasa yang terdapat di Malaysia. Okey, ini adalah peta semenanjung Malaysia yang ditandakan itu adalah semua stesen jana kuasa yang terdapat di Malaysia dan bentuk-bentuk yang pelbagai itu menandakan jenis-jenis tenaga adalah pelbagai ya yang terdapat dalam stesen jana kuasa tersebut. Okay, stesen jana kuasa yang pertama adalah stesen jana kuasa hibrid di Pulau Perhentian Kecil Terengganu. Sumber tenaga yang digunakan adalah tenaga angin, solar dan diesel. Stesen jana kuasa yang kedua adalah stesen jana kuasa biogeosim TSH Bioenergi Sendirian Berhad di Sabah. Okay, sumber tenaganya adalah biogeosim. Stesen jana kuasa yang ketiga adalah stesen jana kuasa hidroelektrik Bakun di Sarawak. Sumber tenaga bagi stesen jana kuasa ini adalah tenaga hidro, iaitu daripada air. Stesen jana kuasa yang seterusnya adalah stesen jana kuasa Tuanku Jaafar di Negeri Sembilan. Stesen jana kuasa ini menggunakan sumber tenaga gas asli. Seterusnya adalah stesen jana kuasa Sultan Azlan Shah di Manjung Perak. Stesen jana kuasa ini menggunakan sumber tenaga daripada arang batu. Okey, stesen jana kuasa yang seterusnya adalah stesen jana kuasa Gelungkur di Pulau Pinang. Stesen jana kuasa ini menggunakan sumber tenaga diesel. Okey, jadi itu adalah antara contoh-contoh stesen jana kuasa yang terdapat di Malaysia. Ada pelbagai lagi stesen jana kuasa lain yang para pelajar boleh lihat dan cari ya
di Google. Okey, jadi seterusnya cikgu akan ajar tentang proses penjanaan tenaga elektrik. Baiklah, bagaimana tenaga elektrik itu dihasilkan? Okey, tenaga elektrik dihasilkan oleh satu alat yang dipanggil sebagai generator. Generator ialah alat yang digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Jadi di sini ada satu gambar rajah yang mana kita ada magnet, gegelung dawai, engkol dan juga LED. Okey, kita ada wayar penyambung. Apabila engkol pada generator diputarkan, satu arus yang dikenali sebagai arus aruhan dihasilkan. Baik, mari kita lihat dengan lebih mendalam tentang tajuk ini. Pada tahun 1831, seorang ahli sains Michael Faraday telah melakukan kajian tentang penjanaan elektrik. Arus elektrik dapat dihasilkan melalui dua kaedah. Yang pertama, gerakan dawai. Dalam kaedah ini, dawai penyambung atau solenoid digerakkan melalui ruang antara kutub magnet dengan pantas. Apabila ini dilakukan, garis medan magnet akan dipotong. Seterusnya, arus aruhan dihasilkan dan akan mengalir melalui galvanometer. Jadi kita dapat melihat adanya arus elektrik apabila jarum galvanometer terpesong. Okey, ini adalah gambar rajah tentang penjanaan arus elektrik melalui gerakan dawai yang digerakkan melalui ruang antara kutub magnet. Okey, seterusnya, kaedah yang kedua adalah melalui gerakan magnet. Jika tadi kita gerakkan dawai ataupun solenoid, kali ini kita gerakkan magnet. Jadi apabila magnet digerakkan, garis medan magnet akan dipotong, arus aruhan dihasilkan dan mengalir melalui galvanometer. Maka jarum galvanometer akan terpesong.